ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام الله 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 يا الله الله Allah Allah ya 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 Allah 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 ya 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 Allah 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 ya 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 Allah 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 ya 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 Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qulillah Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun Sadaqallahul azim Katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka bermain dengan kesesatan dan permainan mereka yang menyebabkan mereka lupa akan ingat kepada Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita ikhlaskan niat kita di dalam belajar kitab Kiamat Hampir Tiba ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak bini kita, untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan juga berguna kepada seluruh manusia yang hidup di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah masuk kepada muka surat yang ke-98. Masya Allah, kita dah belajar 98 muka surat dah. Banyak dah kan? Lebih kurang setahun dah apa? 2 tahun? 3? Masya Allah. Kita sudah masuk kepada Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Dan tajuk kecilnya, Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh khinzir, menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan boleh buka buku. Nabi Isa AS mematahkan salib, membunuh khinzir, menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, fayakunu Isa ibnu Maryam fi ummati hakaman adlan wa imaman muqsitan yadukkus salib wa yadbahul khinzir wa yada'ul jizyah
wa yasruku sadaqah, rawahu Ibnu Majah wa isnaduhu qawi. Masya-Allah, tabarakallah. Artinya kata Nabi SAW, maka Nabi Isa alaihi salam akan menjadi pemerintah, yakni pemimpin yang adil dan pemimpin yang lurus, mematahkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah dan meninggalkan sedekah, yakni zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis ini ialah Nabi Isa AS akan menjadi pemimpin yang adil setelah menerima penyerahan kuasa dari Imam Mahdi, dan beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa satu syariat yang baru ataupun mengikuti syariat yang pernah dibawa oleh Nabi Isa AS pada zamannya, ketika dia menjadi rasul dahulu, yaitu sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Maknanya bila Nabi Isa alaihissalam turun daripada langit, maka Nabi Isa alaihissalam akan turun di Dimashq ataupun Damsyik dalam keadaan Masya Allah, dia angkat tangannya macam ni, kiri dan kanannya ada malaikat Mikail dan malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah, bila mana dia tundukkan kepalanya, seolah-olah ada air yang berjatuhan, seolah-olah air itu cantik dipandang bak mutiara, lu'lu' wal marjan. Masya Allah, cantik dipandang tuan-tuan. Allah. Maka apabila dia turun di Masjid Dimashq sana, di Damsyik ataupun di Syria yang hari ini masih lagi bergolak, dan kita doakan moga saudara Islam kita di bumi Suria ataupun di Syria mendapat pertolongan daripada Allah dan mendapat belas ihsan daripada hati-hati hamba Allah yang bukan hati serigala, tapi hati-hati hamba Allah yang lembut, yang ada sifat peri kemanusiaan kepada setiap makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suria dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Malaysia, Suria tu rokok Suria. Ada makna tak tuan? Agak-agak ada kaitan tak rokok Suria tu dengan negara Syria? Yang mana dijadikan rokok tu, dibakar rokok tu tuan-tuan. Ada kaitan tak dengan negara Syria? Boleh jadi ada kaitan tuan-tuan. Sampai sekarang bumi Syria tak merdeka lagi. Hari-hari kena bom, hari-hari seolah-olah terbakar. Allah, kesian kita tengok dan kesian kita dengar, dan bagaimana kita merasakan keperitan mereka itu. Ya Allah, hanya Allah saja yang tahu tuan-tuan. Di mana pemimpin Islam? Di mana orang yang telah diberikan amanah dan kekuasaan dekat dunia yang bernama ISLAM, Islam? Sama ada PBB ke, OIC ke, ataupun mana-mana. Di mana mereka sekarang ni? Tak boleh bersuara, tak boleh berikan bantuan. Wallahu ta'ala wa'alam. Pantaslah tuan-tuan kita sekarang ini kena berdoa kepada Allah. Setiap kali lepas solat, setiap kali waktu khutbah Jumaat, kita kena doa kepada Allah Ta'ala. Minta Allah turunkan Nabi Isa AS, dan minta Allah lahirkan seorang imam yang menjadi khalifah di akhir zaman, penyelamat ummah yang bernama Muhammad bin Abdullah ataupun Imam Mahdi Al-Muntazar. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, rata-rata ulama-ulama kita, para ustaz-ustaz penceramah dan pendakwa, menceritakan tentang peristiwa akhir zaman, berlakunya kiamat, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tuan-tuan, sebelum berlakunya semua itu, dia akan dimulai dengan seorang laki-laki yang akan lahir dan zahir dekat bumi ini daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada anak kepada anak Nabi SAW. Namanya adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Daripadanya lahirnya keturunan min itratin Nabi Muhammad bin Abdullah ataupun Imam Mahdi Al-Muntazar. Dialah penyelamat ummah, pembela masyarakat Islam di akhir zaman. Apabila dia memerintah selama 40 tahun, disebutkan maka tahun terakhir, 7 tahun terakhir itu dikatakan munculnya Dajjal. Bila Dajjalnya muncul tuan-tuan, Masya Allah, hari itu huru-hara, kucar-kacir, orang Islam diuji, orang Islam diberikan mihna, macam-macam ujian daripada Dajjal yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila berlaku macam tu, 7 tahun pemerintahan Imam Mahdi Al-Muntazar, maka turunnya Nabi kita Isa alaihissalam.
Bila turun Nabi Isa AS daripada langit, tuan-tuan, yang dulunya diangkat Allah ke langit, tuan-tuan, maka turunlah Nabi kita Isa AS. Bila turun Nabi kita Isa AS, turun di Baitul di Masjid Umawi, nah, di Dimash ataupun Damsyik. Hari pertama turun, tuan-tuan, dah bergegas nak pergi ke bumi Palestin, dah bergegas nak pergi Masjid Al-Aqsa, dah bergegas nak bantu perjuangan Imam Mahdi dan bala tentera di kalangan orang Islam yang muttaqin dan mukminin, yang kuat imannya kepada Allah. Nah, yang wala yakhafuna laumata laim wala yakhafuna illallah, yang mana mereka tidak ada takut melainkan hanya takutkan Allah. Hari ini umat Islam kenapa tak boleh buat apa? Sebab ditimpa dua penyakit. Namanya penyakit wahan, takut mati dan juga cinta kepada dunia. Tu tak boleh nak kata apa. Di Palestin hancur, tuan-tuan. Di bumi Syria pun hancur. Tak boleh buat apa orang kita, tuan-tuan, tak boleh buat apa. Pertama, cinta dunia. Kedua, takut dia nak mati. Subhanallah. Sedangkan mati itu pasti terjadi dan pasti berlaku. Di mana tak ada seorang tahu. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun tahu di mana dia akan mati, bagaimana dia akan mati. Keadaan dia tu husnul khatimah kah, su'ul khatimah, syuhada kah dia, ataupun mati sebagaimana mati-mati orang biasa yang terkejut-terkejut. Tidak ada orang tahu, tuan-tuan. Maka kita doa kepada Allah, wa amisna bi mauti syuhada, matikan kami di kalangan mati sebagaimana mati di kalangan orang yang syahid. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, maka Nabi Isa AS terus pergi ke bumi Palestin. Bila tengok, tuan-tuan, di bumi Palestin, Nabi Isa AS melihat Imam Mahdi Al-Muntazar tengah menyusun saf-saf untuk solat subuh. Masya Allah. Bila Nabi Isa AS sampai, tuan-tuan, sebahagian di kalangan kaum muslimin dapat merasai aura, aroma Nabi Isa itu. Nabi SAW kata, aroma Nabi Isa tu dapat dihidu sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Aurah yang macam mana, nafas yang macam mana, kata Nabi, nafas dia dapat dihidu sejauh mata memandang. Orang kafir, orang Yahudi dan Dajjal yang dapat menghidu bau daripada kedatangan Nabi Isa AS, mereka akan mati. Dikatakan oleh Nabi SAW, ibarat seperti garam yang dimasukkan dalam air lalu hancur dan lebur dan juga tidak ada langsung. Tapi sebahagian Yahudi mati kerana dapat menghidup bau aroma Nabi Isa AS, nafas dia tu. Tapi Dajjal Allah tak matikan. Dengan menghidup bau nafas daripada Nabi Isa, Allah tak matikan. Sebab apa, Ustaz? Sebab Allah SWT tugaskan Nabi Isa untuk bunuh Dajjal dengan tangan dia sendiri. Kalau hanya dengan nafas, tidak ada perjuangan. Jadi Allah nak bagi tengok kepada umat akhir zaman bahwasanya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, sebagaimana Fir'aun, Allah nak bagi dia itu mati, bahwasanya dia bukannya Tuhan dan dia ada kelemahan. Sebagaimana Fir'aun, Allah matikan dia, selamatkan badannya. Nak bagi tahu sebagai petunjuk kepada orang sesudahnya bahwasanya inilah orang makhluk yang pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi tengok keadaannya. Adakah itu Tuhan kamu? Subhanallah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Allah selamatkan jasad Fir'aun, nak bagi tengok kepada kita, tuan-tuan, inilah orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan, diazab dan dilaknat Allah, menjadi ibrah dan pengajaran kepada umat yang sombong dan angkuh, yang memegang tampuk kekuasaan, pemerintahan dengan kuku besi, yang menganggap dia sebagai Tuhan daripada segala rakyat dan makhluk. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, maka Nabi Isa AS ditugaskan Allah Ta'ala yang pertama bunuh Dajjal. Dia bawa lembing daripada langit, tuan-tuan. Tombak, kita panggil tombak ataupun lembing, ya kan? Tadi kita khutbah Jumaat, kita pegang tongkat. Tapi Nabi Isa AS bukan pegang tongkat, tapi pegang lembing, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, dia pegang lembing. Yang lembing itulah menyucuk dan menikam Dajjal sehingga mati. Maka bila Nabi Isa AS selesai saja solat bersama dengan Imam Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi Al-Muntazar waktu itu susun saf untuk solat fardu subuh, tuan-tuan. Maka datanglah seorang pemimpin, seorang Nabi yang dinanti-nantikan, yang bakal memusnahkan segala wawasan Dajjal.
Turun saja Nabi Isa, tengok je Nabi Isa AS, tahu dah inilah kemenangan yang dijanjikan Allah Ta'ala. Inilah kebebasan, inilah kemerdekaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah masanya. Doa-doa kamu wahai kaum muslimin, sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Palestin, di Syria, di Mekah, di Madinah, dimanapun kamu berada, yang mana kamu pernah berdoa pada Allah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman, khususan fi Palestin wa fi Suria. Inilah masanya. Bila tengok je Nabi Isa AS, Masya Allah tabarakallah, maka cantiknya mata yang memandangnya kerana melihat akan kemenangan yang bakal tiba. Allahu Akbar. Maka Nabi Isa AS disuruh jadi imam. Kata Nabi Isa AS kepada Imam Mahdi Al-Muntazar, kamu silakan jadi imam. Setiap kaum ada pemimpinnya, dan kamu adalah pemimpin pada kaum ini. Maka Imam Mahdi pun jadi imam. Selesai saja Imam Mahdi jadi imam, maka berubah kuasa. Imam Mahdi berikan kuasa tampuk pemerintahan di akhir zaman untuk ummah kepada Nabi Isa AS. Kata Nabi SAW, di antara keturunan Bani Hashim, iaitulah keturunan Nabi kita Muhammad SAW, dia memegang pemerintahan, lalu diberikan pemerintahan itu kepada Nabi Isa AS. Allah. Waktu tu umur Nabi Isa berapa? Kita tengok dalam buku ni, umur Nabi Isa berapa? 30-an. Ada 32, 33, 34. Maknanya muda lagi. Tuan-tuan, maknanya Nabi Isa AS muda lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya yang bunuh Dajjal tu bukan orang tua, bukan orang yang kita nampak macam Masya Allah, memang dah umur matang dah orang ni. Kalau kita nampak pada pandangan zahir dan akal, umur 40 ke atas. Rupa-rupanya Nabi Isa AS itu umurnya 30-an. Diangkat ke langit, turun pula umur serupa tu juga. Dan waktu bunuh Dajjal, waktu tu juga umur dia. Allah, mudanya, tuan-tuan. Itu sebab kita kata jangan anggap remeh dan menganggap anak-anak muda itu sebagai benda yang tidak ada makna pada pandangan kita. Kerana apa? Kerana kadang-kadang anak muda itulah apabila mereka punya darah muda naik, mereka menjadi perkasa, tuan-tuan. Himmatur rijal taqta'ul jabal. Semangat bagi anak muda itu apabila datang semangat keberanian dia, maka tuan-tuan, dia boleh meruntuhkan gunung. Allah. Maknanya apa? Apapun cabaran di hadapannya, dia sanggup rintangi, dia sanggup harungi, dia sanggup untuk menyelami, tuan-tuan. Sebab apa? Anak muda. Anak muda yang meletakkan tempatnya, yakni meletakkan kemarahan, meletakkan semangat, meletakkan keberaniannya pada tempatnya, Allah ridha anak muda macam ni. Allah akan bimbing anak muda macam ni. Tapi kalau anak muda meletakkan keberanian, meletakkan dia punya semangat itu kepada benda yang Allah tak redha, contohnya merempit, contohnya buat konsert, contohnya pergi kelab malam, contohnya pergi mencuri, merompak di bank, yang inilah perbuatan yang Allah tidak suka. Hari ini orang buat konsert, tujuan apa? Nak tarik anak muda. Hari ini orang main politik, tujuannya apa? Nak tarik anak muda. Hari ini orang main bola sepak, tujuannya apa? Nak tarik anak muda. Hari ini kita berceramah, tujuannya apa? Nak tarik anak muda. Semua orang nak tarik anak muda. Ada apa pada anak muda sebenarnya? Ada apa pada anak muda, tuan-tuan? Rupa-rupanya anak muda lah yang akan bangkit di akhir zaman, yang akan menentang Dajjal sehabis-habisnya, dan yang akan membebaskan bumi Palestin. Masya Allah, tabarakallah. Umur Nabi Isa muda lagi. Allahu Akbar. Di kalangan pemuda-pemuda, di kalangan pemuda-pemuda daripada timur yang dinamakan pemuda-pemuda Bani Tamim, yang dikatakan pemuda-pemuda yang tak ada takut mereka itu melainkan hanya kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Itu sebab kita kena didik anak muda pada hari ini dengan didikan 7 pemuda yang Nabi sebutkan. Yang pertama, jadi imam. Bukan imam muda, tapi imam yang adil. Yang tu kita nak. Kita nak didik anak muda pada hari ini supaya daripada kecil dia beribadah kepada Allah. Dia tak pernah takut melainkan hanya kepada Allah. Dia suka baca Quran, dia suka bersedekah, dia suka buat kebajikan, dia suka berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang anak muda macam ni kita nak didik pada hari ini.
Yang ketiga, anak muda yang kita nak cari, anak muda yang takutnya, yang hatinya hanya cinta terpaut dengan masjid. Yang macam ni kita nak cari. Sekarang carilah anak muda dekat masjid. Adakah kurang ustaz? Adalah, boleh kira ustaz. Tidak tuan-tuan, kita nak cari anak-anak muda ni duduk dalam masjid. Jangan. Kita nak cari anak muda yang Nabi sebutkan, qalbuhu muta'allakum bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid. Kita nak cari anak muda macam ni. Kalau tak ada, kita nak didik anak muda macam ni. Sebab tanggungjawab kita mendidik mereka. Kalau tidak, mereka akan dididik dengan dunia barat, dengan dunia orientalis, dengan dunia liberal. Kita kena didik dengan corak Islam. Sebagaimana anak muda di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberanian Osama bin Zaid, umur baru belasan tahun dah jadi panglima perang. Allahu Akbar. Di zaman Nabi SAW berapa ramai anak muda cinta mereka kepada ilmu agama. Allahu Akbar. Abdullah ibn Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Anas bin Malik yang menjadi khadam berkhidmat, menjadi pembantu Nabi SAW. Allahu Akbar. Sayyidatina Aisyah di kalangan wanita muda lagi tuan-tuan, tapi kerap membantu perjuangan dakwah Nabi SAW. Kita nak didik anak muda akhir zaman macam ni. Kita tak nak dah didik anak muda dengan hiburan. Tak nak dah kita didik anak muda dengan kelalaian, dengan suka cinta, dengan perlawanan-perlawanan yang menyebabkan mereka lalai daripada datang maghrib, solat maghrib, dari isyak, solat isyak, subuh pun tak ada. Yang ada, tengok depan mata televisyen, bola sepak. Mana waktu subuh anak muda oi? Hampa masih tidur lagi ke? Kalau Dajjal keluar, hampa nak ikut dia ke? Kalau agak-agak dia pandai main bola sepak, agak-agak dia boleh ikut dia. Kalau hari ini Ronaldo kita boleh puji, Messi kita boleh puji, walaupun dia bukan Islam, sanggup letak lagi gambarnya dekat rumah. Kalau Dajjal keluar, agak-agak kalau dia pandai main bola sepak lebih hebat daripada Ronaldo dan Messi, agak-agak kita suka dia tak? Sukalah, sebab dah mata kita ni kelabu dengan bola sepak. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, bukan saya kata tak boleh. Boleh, tapi kena tengok pada tempat. Yang utama, masjid kita tak penuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Anak muda kita nak didik akhir zaman macam ni. Yang keempat, anak muda yang kita nak didik, yang hanya akhafu lillah Rabbul Alamin. Aku hanya takut kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Diajak dengan harta yang banyak, dia tak mau ambil kerana syubhat dan haram. Diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk dan maksiat, dia takut, kena aku takut kepada Allah Tuhan yang Maha Rahman. Diajak, diberikan apa-apa pun jawatan, dia takut kerana jawatan itu tidak diredoi dan tidak disukai oleh orang lain. Dia takut memerintah dalam keadaan tidak diredoi Allah. Kita nak cari orang macam ni tuan-tuan. Kita nak cari, kalau tak ada, kita nak didik tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak didik tuan-tuan. Yang tu kita nak sebenarnya. Kemudian anak muda yang macam mana? Yang rajin bantu orang lain, kuat bersedekah. Makna kata dia buat kerja tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang terakhir, dia suka berzikir kepada Allah. Rajulun zakarullah, yang suka berzikir kepada Allah, air matanya mengalir. Dalam seorang-seorang sendiri-sendiri, dia mengalir air mata, menangis memikirkan tentang dosanya. Yang kedua, memikirkan tentang masalah umat Islam. Yang ketiga, dia memikirkan masalah umat Nabi SAW. Yang keempat, dia menangis sebab apa? Teringatkan kisah perjuangan Nabi SAW. Yang kelima, dia nangis sebab apa? Dia baca Al-Quran, dan Al-Quran itu seolah-olah menyatakan, mengecam dia punya perbuatan, dan kadang-kadang memberikan khabar gembira terhadap apa yang dia buat ini satu benda yang Allah redha, maka dia pun mengalirkan air mata. Allah, anak muda macam ni kita nak cari tuan-tuan. Anak muda yang akan bangkit di akhir zaman, insya-Allah bi'nillahi ta'ala. Tidak ada lain melainkan anak muda di kalangan orang Islam. Kita tak mau di kalangan orang bukan Islam. Sebab apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami satu kaum, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kami satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kamu menanggalkan Islam pada anggota badan kamu, pada akidah kamu, pada perbuatan kamu, pada pakaian kamu, pada perjuangan kamu, maka tidak ada kemuliaan bagi kamu. Kamu akan dihina oleh Allah Ta'ala. Allah boleh muliakan siapa yang dia kehendaki, tapi ingat, Allah boleh hina kepada siapa yang dia kehendaki. Allah boleh ambil kerajaan daripada siapa yang dia kehendaki, dan Allah boleh berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa.
makhluk tak ada kuasa. Allah Maha hebat, makhluk tak ada kehebatan. Allah Maha kuat, makhluk tak ada kekuatan. Allah Maha bijaksana, Maha hakim yang seadil-adilnya, makhluk tidak ada kebijaksanaan, melainkan yang ada kerana Allah pinjamkan. Itu pun hanya sebanyak ibarat seperti jarum yang dimasukkan dalam laut, diangkat jarum itu, air yang meniti. Itulah kebijaksanaan makhluk. Selebihnya semuanya Allah yang punya. Kita tak ada apa. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebat Nabi kita Isa alaihissalam. Maka bila diberikan pemerintahan kepada Nabi kita Isa alaihissalam, maka Nabi Isa mengajar Imam Mahdi dan bala tentera Imam Mahdi Al-Muntazar untuk menyerang Dajjal dan menyerang Yahudi yang seramai 70,000 orang memegang pedang yang tajam di hujungnya, tuan-tuan. Yahudi pegang pedang yang tajam di hujungnya. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun tajam dengan pedang pilihan dan pedang yang mereka reka sendiri, tuan-tuan, tapi takut dengan keberanian singa di kalangan umat Islam pada ketika itu. Sebab apa? Berani, tuan-tuan. Keberanian tu yang kita nak sebenarnya. Walaupun kita sedikit banyak dalam sejarah Islam, yang sedikit mengalahkan yang banyak. Sebab apa boleh kalah yang banyak? Kerana yang sedikit itu ada Allah. Kerana yang sedikit tadi itu ada keimanan akidah yang kuat pada Allah. Kerana yang sedikit itu ada Rasulullah. Kerana yang sedikit itu mempercayai bahawasanya kami berjuang untuk mati syahid. Kami berjuang untuk mencari redha Allah Ta'ala. Tidak ada ketakutan pada mereka, tuan-tuan. Itu sebab Allah berikan kemenangan. Kadang-kadang Allah kirimkan bala tentera Allah sendiri, tuan-tuan. Allah kirimkan 5,000 tentera daripada Allah, daripada langit. Malaikat murdifin musawwimin turun beransur-ansur menolong perjuangan Nabi kita Muhammad ketika mana peperangan Badar. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullah. Kata Allah Ta'ala, kami telah memberikan kemenangan padamu wahai Muhammad ketika peperangan Badar, padahal ketika itu kamu lemah, bilangan kamu hanya sedikit, kelengkapan senjata kamu hanya beberapa orang saja yang ada kelengkapan, kenderaan yang kamu naik hanya berapa ekor saja. Nak lawan dengan 1,000 orang dan ramai orang, tapi Allah berikan kemenangan kepada siapa yang diberikannya dan yang siapa dikenakinya. Dan mana-mana pejuang Allah, maka itulah yang akan memperoleh kemenangan bila mana dia ada iman kepada Allah. Yang kedua, akidah dia mantap. Yang ketiga, Allah hanya ada dalam hatinya. Yang ketiga, empat, dia tak ada cinta kepada dunia. Yang kelima, dia tidak ada ketakutan untuk mati di dalam Islam. Masya Allah, tabarakallah. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Bolehkah kita didik umat akhir zaman macam ni? Insya Allah boleh, apabila kena dengan murabbinya, apabila kena dengan mursyidnya, apabila kena dengan pemimpinnya yang mendidik anak-anak ini untuk menjadi sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya pemimpinnya tak macam itu, maka takkan lahirlah anak-anak muda yang macam itu. Pasal apa di zaman Imam Mahdi Al-Muntazar nanti hebat-hebat belaka dia punya pembantu? Kerana waktu itu yang memimpin adalah Imam Mahdi Al-Muntazar. Seorang pemimpin yang inginkan kemenangan, yang tahu dah Allah ciptakan dia, tanggungjawab dan amanah dia untuk membela agama Allah Ta'ala, untuk membela Islamiyah ini, tuan-tuan. Dia tahu dah dia hidup ni untuk membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu dah dia akan membebaskan kota Constantinople, di mana dekat Eropah sana. Dia tahu dah dia akan menjadi pembantu Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan juga orang-orang Yahudi. Dia tahu dah, tuan-tuan, pemerintahan dia akan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia tahu dah dia ada keturunan Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan umat di akhir zaman. Bukan dia tak tahu, dia tahu, tuan-tuan. Oleh kerana dia tahu itulah, kadang-kadang dia pergi Mekah, kadang-kadang dia pergi Madinah. Bila datang ulama, 7 orang ulama dari seantero dunia mai datang Mekah cari dia, dia pergi Madinah lari, tuan-tuan. Kemudian dia balik semula ke Mekah, tengok Madinah macam tak selamat, dia kata dia pun pergi ke Mekah. Bila sampai di Mekah, kena dengan Hajaratul Aswad, maka didapati oleh ulama, di situ juga dia dibai'ah, kamu adalah Imam Mahdi Al-Muntazar. Dia kata bukan aku. Tengok tawaduknya dia. Kamulah Imam Mahdi yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamulah Muhammad bin Abdullah. Dia kata bukan aku. Tak mengaku. Kalau kamu tak mengaku, kamu akan menanggung segala dosa umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Maka oleh kerana diancam oleh sebagian ulama, dia pun kata, ya,
Akulah Muhammad bin Abdullah. Selepas daripada itu, dengar daripada langit seruan yang mengatakan bahawa pemimpin kamu adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi Al-Muntazar. Daripada langit, tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam mana? Wallahu ta'ala wa'alam. Benda-benda ajaib ni berlaku di akhir zaman, yang tu tak boleh terima dengan akal. Itulah yang nak bagi tahu, inilah tentang kebesaran daripada Allah nak membantu hamba-hambanya yang berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Dajjal pun dapat dibunuh oleh Nabi Isa AS. Baik tuan-tuan, boleh ni? Boleh tuan-tuan? Masa waktu nak berhenti ke nak terus lagi? Terus lagi sikit, insya-Allah, tabarakallah. Habis kat situ. Baik, kita tengok pula apa katanya. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Nabi kita Isa AS bin Maryam adalah membunuh Dajjal. Tugas ini dikerjakan sejak hari pertama ia turun di muka bumi. Saat itu permasalahan Dajjal menjadi semakin besar, mengerikan, mengkhawatirkan, dan sudah harus segera dihentikan tanpa ditunda-tunda lagi. Setelah turunnya di Menara Putih, di Damsyik ataupun di Syria, iaitulah di Masjid Al-Amwa. Dia tulis sini Masjid Al-Amwa, Masjid Umawi. Isa bin Maryam, yakni bin Maryam alaihissalam, segera berganjak menuju ke Baitul Maqdis, di mana Dajjal ada di sana bersama dengan kaum muslimin, yakni dia memblok kaum muslimin, mengepung kaum muslimin di sana. Mereka adalah sekelompok dari kaum muslimin yang tidak beriman kepada Dajjal sebagai Rob dan ilah. Kan Dajjal mengaku Rob, dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi yang dikepung oleh Dajjal itu adalah orang yang tidak percaya kepada Dajjal. Sebab apa? Sebab Dajjal bukan Tuhan, Tuhannya adalah Allah. Jadi mereka percaya pada Allah. Siapa mereka? Di kalangan Imam Mahdi Al-Muntazar. Habis, mereka juga mengetahui bahawa ia adalah Dajjal yang buta matanya sebelah, yang keluar di akhir zaman. Setibanya di sana, Isa bin Maryam alaihissalam memerintahkan kaum muslimin agar membuka pintu Baitul Maqdis. Oh, maknanya waktu tu pintu Baitul Maqdis tertutup. Jadi Nabi Isa AS suruh buka pintu Baitul Maqdis. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idzan sarafa qala Isa alaihi salam, iftahul bab fayuftahu wa wara'ahu dajjal ma'ahu sab'una alfa yahudi kulluhum dhu sayfin muhalla wa sajin. Fa idza nazara ilahi dajjal dhaba kama yadhubul milh fil ma' wa yantaliku hariban wa yaqulu Isa alaihi salam, inna li fika darbatan lan tasbiqani biha fayudrikuhu 'inda babil lut asy-syarqiyyah fayaqtuluhu fayahzimullahu al-yahud." Masya-Allah, tabarakallah. Ini kisah yang disebutkan oleh Nabi 1400 tahun lama. Tuan-tuan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak hidup zaman kita, tapi Nabi tahu apa yang berlaku. Siapa bagi tahu Nabi? Tak lain dan tak bukan yang bagi tahu Nabi itu adalah Jibril alaihissalam. Yang bagi tahu tu Jibril, bukan kereta Jeep, dan bukan yang bernama Jeep kat belakang, bukan tuan-tuan. Yang bagi tahu tu Jibril alaihissalam. Siapa yang bagi tahu Jibril? Yang bagi tahu Jibril itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi hidup 1400 tahun lama, tapi Nabi kata di akhir zaman. Waktu zaman tu Nabi tak hidup tuan-tuan, tapi Nabi tahu apa yang berlaku di situ. Allahu Akbar. Semua Nabi tahu tuan-tuan. Masya Allah, benda yang berlaku di akhir zaman, Nabi sebut apa pun, semua betul. Itu pun ada lagi tak percaya pada Nabi SAW. Itu pun ada lagi nak kata Nabi itu sebagai pendusta. Bukankah benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Bukankah orang Yahudi tengah menanam pokok gorkot sekarang? Maknanya mereka pun percaya dengan hadis Nabi SAW. Cuma mereka tak beriman saja. Tak mau percaya yang Allah Tuhan mereka, Nabi Muhammad itu Nabi mereka. Yang tu je, hidayah tak masuk dalam hati mereka, tuan-tuan. Habis. Maka ketika ia telah selesai, Isa alaihissalam berkata, bukalah pintu itu, yakni pintu Masjid Al-Aqsa. Lalu mereka membukanya, dan di belakangnya ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi yang semuanya membawa pedang terhunus dan tajam. Allah, semuanya ada pedang yang terhunus dan tajam. Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika Dajjal melihatnya, yakni melihat siapa? Melihat Isa alaihissalam. Tengok, waktu Dajjal tengok ada Nabi Isa alaihissalam, apa yang berlaku pada Dajjal? Tiba-tiba dia jadi muka sepusen. Maknanya tiba-tiba dia jadi takut, tuan-tuan. Tiba-tiba gerun. Sebelum ni tak pernah gerun pun dengan siapa? Tak pernah takut pun dengan makhluk lain.
Tiba-tiba bila tengok je Isa AS, dan dia gerun, dia tiba-tiba takut, terus mundur, mengorak langkah ke belakang, tuan-tuan. Masya Allah, aurah yang cukup berani tiba-tiba jadi aurah yang cukup rendah. Dia punya power tadi tu, the power Dajjal tadi tu tiba-tiba weak, lemah. Ibarat seperti handset, kan? Kita cas dah 100 dah, dia punya power bank tu. Apabila tengok siapa tuan-tuan? Tengok kilat menyambar. Tiba-tiba power bank kita tu tinggal kosong macam ni. Sebab apa? Kena petir. Subhanallah. Apabila Dajjal tengok saja Nabi Isa AS, ia mencair seperti mencairnya garam di lautan. Dicair, tuan-tuan. Orang sini panggil apa? Cayak ataupun cerai lah. Cayak, no? Cayak lah orang Kedah kata. Maka apabila dia tengok saja Nabi Isa AS, maka cairlah dia sebagaimana cairnya garam di lautan. Allah, tuan-tuan, ambil air, letak garam. Ada tak tinggal sisa lagi garam di situ? Tidak ada, tuan-tuan. Mana kata apa? Bila tengok je Nabi Isa AS, tiba-tiba keberaniannya tu hilang. Dia punya aurah yang berani tadi tu, yang tunjuk temberang dan sombongnya dia tu, tiba-tiba takut, tuan-tuan. Tiba-tiba jadi tawaduk. Sampai dia kata, wahai Isa. Dia tahu ni Nabi Isa. Wahai Isa, jomlah kita solat. Waktu tu waktu apa? Waktu duha. Ni dah diiqamatkan ni, jomlah kita solat. Nabi Isa pun gelak, bukanlah gelak macam mana. Wahai Dajjal yang menganggap kamu ni sebagai Tuhan, kamu nak solat apa waktu-waktu macam ni? Kamu iqamat nak solat apa waktu macam ni? Waktu duha nak solat apa, tuan-tuan? Solat duha ada iqamat ke? Tak ada, tuan-tuan. Nampak di situ kejahilan dan juga helah daripada Dajjal yang dilaknat Allah ini. Na'udzubillah min zalik. Habis dekat situ. Ia pun melarikan diri. Tengok je Nabi Isa AS, dia pun melarikan diri. Nabi Isa berkata, sungguh aku akan memukulmu. Sungguh aku akan memukulmu, kata Nabi Isa AS. Kamu tidak akan bisa mendahuluinya. Kemudian Nabi Isa AS menangkapnya di pintu Lut. Nabi Isa dapat tangkap di pintu Lut sebelah timur, lalu membunuh Dajjal. Tengok Nabi Isa dapat bunuh Dajjal, tuan-tuan. Dengan apa? Dengan hunusan lembing dan juga tombaknya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Akhirnya Allah menghancurkan Yahudi. Selepas saja Dajjal mati, maka Yahudi lari bertempiaran. Ada yang bertapuk belakang pokok, ada yang bersembunyi di belakang batu, ada yang bersembunyi belakang bangunan. Macam-macam tempat persembunyian. Tapi ajaib lagi berlaku. Apa benda ajaib lagi berlaku, Ustaz? Ajaib yang berlaku, tiba-tiba pokok dan batu bersuara dan bercakap. Dia kata, ya muslimin, ya Abdullah, hadzal Yahud. Dia kata, ni Yahudi, khalfi, di belakang aku, faktulhu, bunuh dia. Maka orang Islam pun datang, bunuh Yahudi tadi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Illa min syajaratil gharqad, melainkan satu pokok yang namanya pokok gharqad. Kerana apa? Innahu min syajaril Yahud. Kerana pokok gharqad daripada pokok-pokok yang Allah cipta untuk orang Yahudi. Allahu Akbar. So bila dicipta untuk orang Yahudi, diorang pun tak mau pecahkan rahsia, ya kan? Dia pastinya bisu, tuan-tuan. Sedangkan pokok-pokok lain, batu-batu lain tiba-tiba bersuara. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Kita di akhir zaman banyak benda ajaib yang Allah bagi nampak dekat kita. Banyak benda-benda yang tak masuk akal, Allah akan bagi nampak pada kita. Nak tunjukkan kehebatan Islam itu, yang kita namakan karomah, yang kita namakan ma'unah, pertolongan daripada Allah. Walaupun sebahagian kamu tak melihat dalam kitab, walaupun benda tu tak ada dalam kitab, walaupun tak ada dalam syariat, sebab benda-benda di luar adat, dia memang tidak masuk dalam logik akal. Sebab nama pun mencari adat. Mencari adat. Apa makna mencari adat? Benda yang berlaku luar biasa, tuan-tuan, yang hanya berlaku kepada hamba-hamba Allah yang terpilih, yang Allah berikan kemuliaan kepadanya. Nak menunjukkan apa yang diperjuangkannya, apa yang dibawanya, itu adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebagaimana di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW, apa yang berlaku? Bulan boleh terbelah menjadi dua. Apa lagi berlaku? Air keluar daripada celah jari Nabi SAW.
Apa lagi berlaku? Batu-batu kirim salam dekat Nabi SAW. Pokok menitis air mata, rindu dengan badan Nabi untuk menyandar di pokoknya, tuan-tuan. Apa lagi berlaku? Naik di Bukit Uhud, tiba-tiba Bukit Uhud bergoncang, tuan-tuan. Nabi hentak kaki, wahai Uhud, diam kamu. Di atas kamu ada seorang Nabi, di atas kamu ada seorang Siddiq, di atas kamu ada orang yang syahid. Padahal waktu tu tak mati syahid lagi Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Allahu Akbar. Tapi Nabi dah habaq lagu tu dekat Uhud. Tiba-tiba Bukit Uhud yang bergoncang tadi macam gempa bumi, tiba-tiba senyap. Dikatakan dia bergoncang bukan kerana tak suka, dia bergoncang kerana rasa teruja sebab Nabi Muhammad naik atasnya, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Itu zaman Nabi SAW. Waktu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana dia menyampaikan khutbah, dia tengok di sana beberapa kalangan kaum muslimin yang sedang berperang. Jauh, tuan-tuan, lebih kurang berpuluh ribu ataupun 1000 lah meter jauh daripada tempat dia menyampaikan khutbah. Tapi Allah buka hijab, dia melihat bagaimana musuh ingin menyerang kaum muslimin. Dia kata, wahai kaum muslimin, di belakang kamu tu ada musuh. Maka kaum muslimin mendengar suara daripada suara Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Apabila Allah nak berikan pertolongan, ada jalan, ada laluan, ada caranya. Sehingga orang yang akal cerdik, sehingga kan dia jadi bingung, bolehkah berlaku macam ni? Guna akal cerdik memang fikir tak boleh, tapi guna akal cerdik Allah Ta'ala itu boleh berlaku, sebab Allah Maha Kuasa. Dan ikut akal cerdik, kalau api terbakar, tapi ikut akal cerdik di sisi Allah Ta'ala, maka kalau Allah berkehendak, barulah Allah akan jadikan ia terbakar. Nabi Ibrahim masuk dalam api tapi tak terbakar. Faham, tuan-tuan? Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan Nuh dalam lautan. Kalau ikut logik akal yang cerdik orang manusia di kalangan makhluk, dia kata mesti akan mati. Tapi ikut akal cerdik di sisi Allah Ta'ala, ini adalah kehebatan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak untuk menjadikan satu itu menjadi luar biasa, cukup Allah kata kun fayakun. Bagaimana Nabi Isa punya ibu Maryam alaihissalam yang tak pernah disentuh laki-laki, tiba-tiba dapat seorang anak. Anak itu pula suci, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sedangkan tak pernah disentuh laki-laki. Maka kalau Allah kata aku nak jadikan makhluk aku, cukup Allah kata kun fayakun. Nabi Adam, bukan setakat tak ada mak, pak pun tak ada. Mak tak ada, pak pun tak ada. Nama pun Adam. Adam maknanya tiada. Kan dalam bahasa Arab, ain, dal, mim tu tiada. Tapi nama Adam bermula dengan alif, dal, mim. Adam. Tapi bunyinya sama, Adam. Jadi kalau Adam maknanya tiada, maknanya asal usul Adam itu tidak wujud. Yang wujud cuma Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah kata nak jadikan khalifah di bumi, barulah Allah ciptakan Adam. Diambil daripada tanah. Kemudian Allah jadikanlah sebagai seorang manusia yang bernama Adam. Adam tu pun makna nama tu pun tiada. Bila sebut tiada, maknanya asal usul Adam itu tiada. Yang ada cuma Allah. Faham, tuan-tuan? Faham, tuan-tuan? Kita ambil dari sudut nama lah. Ni kalau cari kitab lain memang tak ada, tuan-tuan. Ni cuma saya terfikir lagu tu lah. Adam tiada, Allah wujud. Kalau kita mengaji sifat 20, Allah bersifat dengan hak wajib. Yang pertama, sifat wujud, adanya Allah. Lawan bagi sifat wujud, mustahil bagi sifat Allah yang wajib, iaitulah Adam. Wujud lawannya Adam, Adam lawannya wujud. Faham tak, tuan-tuan? Faham tak? Macam itulah. Itu kalau kita mengaji ilmu akidah. Okey, habis kat situ. Boleh ni? Boleh nak? Jadi kalau Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu, Allah cuma kata kun fayakun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang turunnya Isa bin Maryam alaihi salam dan solatnya bersama orang-orang yang beriman, yakni dengan Imam Mahdi dan juga orang-orang yang kuat imannya di belakang bala tentera Imam Mahdi Al-Muntazar. Beliau bersabda, ketika mana musuh Allah yakni Dajjal melihat dirinya, ia mencair seperti mencairnya garam di lautan. Kalau dibiarkan pasti akan mencair sampai binasa. Allah. Tuan-tuan, waktu Dajjal tengok Nabi Isa, tiba-tiba dia mencair. Kalau dibiarkan dia mencair, nescaya dia akan cair, hancur, musnah, tuan-tuan.
Tetapi apa yang berlaku? Tengok hikmahnya di sini. Kalau dibiarkan, pasti ia akan mencair sampai binasa. Tetapi Allah berkehendak membunuhnya dengan tangan Nabi Isa AS. Allah tak berkehendak dia akan hancur dengan aroma Nabi Isa saja. Tapi Allah berkehendak supaya Nabi Isa AS membunuh Dajjal di tangannya. Untuk membenarkan hadis Nabi. Sebab yang bunuh Dajjal itu Nabi Isa. Tuan-tuan, jadi benar tak hadis Nabi itu? Benar. Yang membunuh Dajjal Nabi Isa AS. Bukan aroma dia, bukan anginnya, bukan sebab melihat, tapi membunuh dengan tangan yang ada diberikannya Allah, memegang lembing lalu menombak ataupun menikam dada ataupun jantung Dajjal. Orang sini panggil apa? Dajjal ke Daje? Daje. Betul? Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, kalimah Dajjal tu kalimah yang paling tak elok, tuan-tuan. Jangan panggil anak dengan panggilan Dajjal, jangan panggil kawan dengan panggilan Dajjal, jangan panggil siapa-siapa dengan panggilan Dajjal. Jangan. Sebab tu kalimah yang tak elok, tuan-tuan. Jangan. Kalau kata pengikut Dajjal, yang tu tak mengapa. Sebab memang betul ada orang yang menjadi pengikut Dajjal. Di kalangan orang-orang yang tak suka dengan orang berzikir kepada Allah, di kalangan orang yang tak suka dengan perjuangan Islam, di kalangan orang-orang yang mengikut orang Yahudi, orang Nasrani, Amerika, dan yang seangkatan, sekutu dengannya. Tu tuan-tuan, kita doa moga-moga Allah beri hidayah kepada mereka sebelum mereka mengikut perjuangan Dajjal ini. Na'udzubillah min zalik. Yang tu kita nak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diperlihatkan darahnya kepada mereka dalam pertempurannya. Jadi Nabi Isa pun bunuh Dajjal. Bila bunuh Dajjal tu keluar darah daripada Dajjal tadi, maka orang beriman pun dapat melihat darah daripada darah Dajjal. Itu sebab berapa banyak filem Dayang Senandung, Nabi Yusuf alaihi salam, kan? Mereka tu disuruh bunuh, tuan-tuan. Dalam filem Dayang Senandung suruh bunuh si Dayang tu. Betul kan? Jadi depa tak bunuh. Depa bunuh apa? Kera, monyet di hutan. Betul. Kemudian depa ambil darahnya, ambil bajunya, bagi kena darah sebagai bukti yang dia sudah mati. Jadi Nabi Isa pun tunjuklah darah ini menunjukkan bukti yang mana Dajjal itu sudah mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila Dajjal dah mati, Yahudi pun dah hancur, yang tinggal agama Islamnya. Agama Kristian mana, Ustaz? Agama Kristian tak ada, tuan-tuan. Pergi mana, Ustaz? Bukankah agama Kristian bertuankan Yesus? Bukankah Yesus itu Nabi Isa AS? Tuan-tuan, selama ini mereka sembah Yesus, mereka sembah Nabi Isa AS. Tiba-tiba Nabi Isa turun daripada langit. Sebab sebahagian agama Kristian mempercayai yang Nabi Isa itu diangkat ke langit. Sebahagian lagi tak percaya, Nabi Isa sudah disalib. Sebahagian mengatakan Nabi Isa apabila dia wafat, dia mati, selepas dia mati tu baru dia angkat ke langit. Tengok-tengok dalam dia punya tempat kuburan hilang, tuan-tuan. Itu pandangan mereka lah. Yang kita pegang apa yang dikatakan dalam Islam. Nabi Isa tidak disalib, tapi Nabi Isa diangkat ke langit. Baik, turun Nabi Isa AS nanti. Bila turun Nabi Isa AS, orang Kristian terkejut. Kamukah Isa? Kamukah Yesus? Dia pun kata, akulah Nabi Isa. Bukankah kamu telah disalib? Dia kata, aku tak disalib. Aku tak pernah disalib. Allah Tuhan kita mengangkat saya naik atas langit. Waktu selama ni kami menyembah kamu yang salib-salib apa segala bagi cross-cross tu, tak betul. Tak betul lah. Yang kamu anggap aku sebagai Tuhan. Aku bukannya Tuhan. Aku ni Abdullah. Aku ni Nabi Allah. Aku ni adalah hamba Allah. Dan aku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku mengajak pada kamu, mainlah sembah Allah. Kalau benar kamu Nabi Isa AS, tunjukkan mukjizat. Tengok, tuan-tuan. Tunjukkan mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Isa AS di akhir zaman tu aroma dia, tuan-tuan. Orang Yahudi hidup pun boleh mati, antara dia. Kalau dalam Quran disebut mukjizat Nabi Isa AS, boleh menghidupkan orang mati. Boleh mengambil tanah, buat jadi burung, tiup, burung tu pun ada roh, tiba-tiba terbang. Nabi Isa punya mukjizat lagi, tuan-tuan. Nabi Isa mengetahui apa yang kamu makan di dalam rumah, yakni di dalam dapur tu. Dia tahu apa yang ada dalam dapur. Antara mukjizat Nabi Isa AS, boleh menyembuhkan mata yang buta, boleh menyembuhkan penyakit sopak. Antara mukjizat yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Allahu Akbar.
Maka apabila Nabi Isa AS menunjukkan sebahagiannya, maka percayalah mereka benar sungguh dia adalah Isa AS. Maka satu dunia agama Kristian memeluk Islam dan bertauhidkan Allah dan juga menjadikan Nabi Isa sebagai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada tu apa Nabi Isa buat? Nabi Isa patahkan salib. Simbol patahkan salib maknanya agama Kristian sudah tidak ada. Itu simbolnya. Yang patahkan salib Nabi Isa. Dan orang-orang yang pernah beragama Kristian di kalangan padri, mereka juga patahkan. Sebab apa? Benda ni semua dongeng, benda ni semua tak betul, benda ni semua dusta. Sebab apa? Dalilnya ada. Ni yang kita sembah selama ni. Ni dia. Siapa dia? Inilah Isa. Inilah Isa. Apa buktinya? Adalah buktinya, tuan-tuan. Orang di kalangan ahli kitab yang tahu kitab Injil dan Taurat yang dulu, mesti mereka tahu, tuan-tuan. Hari ini Injil sudah diselewengkan. Ada yang buat New Testament, Old Testament. Tapi yakin dan percaya, kalau ada yang tak tulen, kalau ada yang copy paste, saya ada yang original. Faham maksud saya, tuan-tuan? Kalau hari ini kitab Injil dan Taurat itu sudah diselewengkan, saya yakin dan percaya kitab Injil dan Taurat itu ada yang original. Sama ada tersimpan di tempat-tempat tertentu, dirahsiakan, ataupun benda itu tertanam di mana-mana bumi yang satu hari nanti akan timbul dan keluar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan, tuan-tuan, kita punya andaian saja. Betul tak betul, itu cuma firasat kita saja. Tenang? Soal betul ataupun tak betul, serah kepada Allah Taala. Kalau ia diperlukan untuk menyatakan kebenaran di akhir zaman, saya akan keluarlah kitab-kitab yang benar daripada Allah, daripada samawi, daripada langit. Tetapi dengan Al-Quran juga sudah menyatakan semua kebenaran yang ada dalam Al-Quran Karim. Kalau Al-Quran pun orang tak percaya, maka kita akan datangkan kitab-kitab dulu, kitab-kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur untuk menyatakan kebenaran daripada Allah. Inilah harta, sebenar-benar harta yang dicari oleh satu dunia, tuan-tuan. Harta kan yang sebenarnya Allah itu kan ilmu, bukan harta wang ringgit, tuan-tuan. Yang hakikat harta yang diinginkan oleh manusia itu bukannya harta wang ringgit, tapi harta itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang ada pada para anbiya. Ilmu tu yang bangsanya daripada langit. Ilmu dalam Quran, ilmu dalam Taurat, ilmu dalam Injil, ilmu dalam Zabur. Yang itulah ilmu dalam tu yang paling mahal. Tak ada paling mahal melainkan ilmu dalam tu, tuan-tuan. Subhanallah, sebab kebenaran untuk mengetahui kebenaran dunia dan akhirat semua ada dalam tu. Dan Masya Allah, tabarakallah. Nak tahu? Tengok saja dalam Al-Quran Karim. Yang tu saja, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sebablah siapa yang Allah berikan padanya ilmu hikmah, maka dia telah mendapatkan habuan yang cukup besar. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sabaraka wa salam. Allah menganugerahkan aroma khusus pada nafas Nabi Isa AS sesuai dengan kehendak Allah. Jika orang kafir mencium aromanya atau menghirupnya, mereka akan mati. Mereka pun menghirup aroma khusus ini walaupun mereka berada jauh daripadanya. Orang kafir yang melihat Isa AS dari kejauhan dan menghirup aroma nafasnya akan mati. Ini adalah mukjizat ilahiyah yang cukup besar. Allahu Akbar. Di antara mukjizat yang cukup besar di akhir zaman, tuan-tuan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan daripada Allah. Siapa dia? Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Wal fath, dan kemenangan. Kemenangan macam mana? Nabi Isa dapat bunuh Dajjal yang dilaknat Allah dan dapat bunuh semua orang Yahudi. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan menyaksikan, melihat satu dunia berbondong-bondong orang memeluk agama Islam. Apabila kamu melihat orang meluk agama Islam, fasabbih, bertasbihlah kamu memuji Allah, mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Sebab apa? Satu dunia perlu Islam. Kalau satu stadium bola sepak tu menyatakan keislaman mereka, kita pun akan ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bayangkan kalau satu dunia memeluk Islam di tangan Nabi kita Isa AS. Allahu Akbar. Bukan setakat subhanallah, wastaghfir, dan kita mohon ampun, istighfar pada Allah. Kenapa perlu istighfar kepada Allah? Kerana mereka dulu menyembah Tuhan selain daripada Allah. Bila mereka peluk agama Islam, mereka kena beristighfar dan mohon ampun pada Allah kerana selama ini mereka menyembah selain daripada Allah, dan mereka kena taubat pada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Allah akan terima taubat mereka. Boleh diterima lagi taubat ke masa tu, Ustaz? Boleh lagi, sebab matahari belum terbit daripada barat.
Taubat tak diterima apabila matahari terbit daripada barat. Waktu Nabi Isa AS turun, matahari itu terbit dah dekat barat, tak terbit lagi. Faham tuan-tuan? Faham tuan-tuan? Tak terima taubat apabila orang itu nak mati. Gor-goro. Dia nak mati, baru nak taubat pada Allah macam Fir'aun. Lemah-lemah, baru kata aku nak Islam. Allah tak terima dah Islam dia. Walaupun dia kata dia taubat. Dalam Quran surah Yunus, boleh buka tuan-tuan. Fir'aun yang nakal, yang jahat tu, pun di akhir hidupnya kata, waktu nazak tu pun dia kata, wahai Tuhan, aku Muslim, aku nak masuk Islam. Kata Allah apa? Tak ada guna lagi. Baru sekarang hang nak Islam? Allah tanya balik tuan-tuan. Baru sekarang hang nak Islam? Tengok tuan-tuan. Jadi orang yang nazak waktu nak mati, kalau waktu tu dia hendak berpeluk agama Islam, Allah tak terima dah. Nazak dah tuan-tuan. Dan begitu juga waktu matahari terbit daripada barat, ketika itu orang nak menyatakan keislaman dan iman mereka, Allah tak terima. Allah tak terima dah. Dan orang kafir disebutkan di dalam hadis dalam Quran, orang Kristian ahli kitab akan beriman dengan Nabi Isa sebelum kematian mereka. Maknanya orang ahli kitab akan beriman dengan Nabi Isa sebelum mereka mati. Disebut dalam Quran macam tu. Kan? Kita dah bacakan sebelum ni kan? Baik, habis kat situ. Abu Nawas bin Sam'an Al-Qilabi berkata, Nabi SAW bersabda, "Fabainama huwa kadzalika id ba'athallahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'indal manaratil bayda syarqiyyah Dimashq baina mahrudatain wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'u tahaddara minhu jumanun." Dia kata apa ni? Kallu'lu'i fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata wa nafsu yantahi haitsu yantahi tarfu fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabilud fayaqtuluhu Allah. Maka ketika mana Dajjal berbuat seperti itu, Allah mengutus Isa bin Maryam alaihi salam. Ia turun di menara putih di timur Damsyik, berpakaian berlapis dua, seraya merentangkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Ketika ia menundukkan kepalanya, butiran air bercucuran, dan begitu mengangkat kepalanya, batu zamrud yang berkilauan seperti mutiara akan berjatuhan. Setiap orang kafir yang menghirup aroma nafasnya akan mati. Tengok tuan-tuan, setiap orang kafir yang menghirup aroma nafasnya akan mati. Nafasnya menyebar sejauh pandangan matanya. Dia mencarinya, yakni Dajjal, hingga menangkapnya di pintu Lut, lalu membunuhnya, yakni Nabi Isa membunuh Dajjal. Allahu Akbar. Sikit lagi. Apa rahsia dibalik tidak dibiarkan Dajjal mati menghirup nafas Isa bin Maryam sebagaimana orang-orang kafir? Jawabnya, Isa ingin membunuh Dajjal dengan senjatanya untuk menyudahi fitnah makhluk ini. Pada saat itu semua orang menyaksikan pembunuhan dan kematiannya. Ketika mana Dajjal tersungkur tak berdaya sama sekali dan berlumuran dengan darah, manusia mengetahui bahawa Dajjal adalah manusia yang biasa, manusia yang lemah, yang kalah, dan semua yang selama ini dikatakannya sebagai Tuhan adalah bohong dan dusta belaka. Bisa jadi Isa bin Maryam mengetahui hal itu daripada kita Allah Ta'ala, iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun yang mendakwakan ketuhanan, sedangkan seluruh pasukannya tenggelam di lautan, supaya orang-orang melihat mayatnya terdampar di tepi laut dalam keadaan tak berdaya. Dengan demikian klaim ketuhanannya batal di hadapan seluruh manusia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sadaqallahul azim. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pengajaran dan pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. yakni badan Fir'aun diselamatkan tuan-tuan. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia lengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Surah Yunus ayat 92. Kemudian pekerjaan kedua yang dilakukan oleh Isa bin Maryam adalah mematahkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Yang ni kita sambung pada bulan akan datang insya-Allah. Dah 9.20 dah tuan-tuan. Insya-Allah kita sambung pada bulan akan datang. Okey, wallahu taala wa alam. Sama juga tuan-tuan dua buku kita tu kan. Sama juga, tak ada beza. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya untuk ustaz terutamanya dan kepada semua tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah
yang istiqamah dengarkan kuliah kita setiap malam hari Jumaat, malam Sabtu, minggu yang pertama. Moga-moga Allah berikan keimanan yang kuat dan teguh kepada kita sebagaimana keimanan pemuda-pemuda Al-Kahfi. Semoga Allah kurniakan kepada kita keberanian sebagaimana Allah berikan keberanian kepada pemuda-pemuda di zaman Nabi, di antaranya Osama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah kurniakan kepada kita ilmu, pengetahuan dan hikmah, kebijaksanaan sebagaimana Allah berikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Abdullah ibn Abbas, Anas bin Malik dan para sahabat yang lain, insya-Allah biidznillah taala. Wallahu taala wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang berkuasa dan mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas selawat dan salam sejahtera atasnya ya Allah, keberkatan atasnya ya Allah, dan selawat-selawat yang baik untuknya ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Urzuqna ya Allah mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan kepada kami rezeki untuk mencontohi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, yang qaulan, perkataan dan perbuatan ya Allah, serta amalan soleh dan ibadahnya ya Allah. Ya Allah, inna na'udzubika min adzabil kubur wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah. Engkaulah sebebek pelindung ya Allah, dan Engkaulah sebebek penolong ya Allah. Lindungi kami ya Allah daripada azab kubur, daripada azab api neraka jahanam, daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati ya Allah, dan daripada fitnah masih dajjal. Ya Allah, Engkau berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Ahyina bil iman wa amitsna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata mal iman. Hidupkan kami dengan iman ya Allah, matikan kami dengan iman ya Allah, bangkitkan kami pada hari kiamat bersama dengan iman ya Allah, dan masukkan kami dalam syurga bersama sahabat iman ya Allah, bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam ya Allah, para siddiqin ya Allah, para syuhada yang mati syahid ya Allah, dan para solihin yang hampir dan takarrub kepadamu ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman irhamna ummatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan minal mustad'afin, khususnya di kalangan hamba-hambamu yang lemah ya Allah, minal fuqara wal masakin, daripada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang dizalimi, yang ditindas di Syria, di Palestina dan di Rohingya, dan di mana saja mereka berada ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, dan hancurkanlah orang-orang yang ingin menghancurkan mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Hanya padamu kami meminta dan hanya padamu kami menyembah ya Allah. Ya Sattar ustur uyubana, wahai Tuhan yang menutup segala aib, tutuplah keaiban kami ya Allah. Ya Karim akrimna, ya Karim akrimna bikaramika ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mulia, muliakan kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitsna ala dinil Islam. Wahai Tuhan yang maha tinggi, yang maha berkuasa, ya Dzal Jalal wal Ikram, yang mulia dan maha agung dan maha besar, matikan kami dalam keadaan Islam. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya, istighna ya Allah, birahmatika nastaghis, kami mohon kepadamu ya Allah akan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'ati an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Wahai Tuhan yang maha kaya, wahai Tuhan yang maha terpuji, aghnina bihalalika, kayakan kami ya Allah, yakni kaya jiwa kami ya Allah, dengan perkara-perkara yang halal ya Allah, daripada perkara-perkara yang tidak elok ya Allah. Ya Allah, kayakan kami untuk kami taat kepadamu ya Allah. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atik, untuk taat kepadamu ya Allah daripada melakukan perkara-perkara
maksiat padamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, beri hidayah kepada kami ya Allah, dan kurniakan kepada kami ketakwaan ya Allah, dan kekayaan jiwa ya Allah, dan juga afaf ya Allah, yakni memelihara kehormatan dan maruah kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan bantulah Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lindungilah kami daripada azab api neraka ya Allah. Wadkhilnal jannata mal abrar. Masukkan kami dalam syurga bersama dengan orang abror yang baik-baik ya Allah, yang soleh-soleha ya Allah, yang suka berzikir padamu ya Allah, yang suka baca kalammu ya Allah, dan yang suka mendoakan umat Islam ya Allah, yang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, zahirkanlah pemimpin ummah, pembela ummah di akhir zaman ya Allah. Berilah kemenangan kepada umat Islam di mana saja mereka berada ya Allah. Berilah pembelaan kepada mereka ya Rahman, ya Rahim, ya Nasir. Kau Maha Penolong ya Allah. Unsurna ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir.